بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sunah jemaah rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada kali ini untuk siri kuliah At-Tartil, Tarannum Murattal, Asbabun Nuzul dan perbincangan ayat. Dan tuan-tuan, sebenarnya kuliah ini telah beberapa lama di surau Setia Impian, Surau Luqman Al-Hakim. Dan setelah masjid ini mula beroperasi, jadi dipindahkan ke sinilah, tuan-tuan. Kita sudah ke surah Fussilat, surah Fussilat ayat yang ke-19 dan seterusnya. Surah Fussilat ayat ke-19 dan seterusnya. Kita baca dulu sama-sama, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Fussilat ayat ke-19. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ذلك جزاء أعداء الله النار
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Sadaqallahul Azim. Itu dia tuan-tuan perempuan, lebih kuranglah satu muka surat lebih sikit daripada surah Fussilat bahagian yang ketiga. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kebiasaannya dalam kuliah Ustaz akan baca dululah lebih kurang satu muka surat yang kita akan bincang telaahkan ayat-ayat tersebut dengan bentuk tarannum murattal, ya, bentuk tarannum murattal. Tarannum murattal ini ialah tarannum yang dibaca di dalam sembahyang biasanya. Nanti minggu depan lebih sikit, seminggu lebih sikit kita akan sama-sama Ramadan, dan imam tarawih biasanya akan baca dengan tarannum murattal. Sama ada tarannum tuan-tuan biasa dengar, iaitu bayati, hijaz, sikah, nahwa dan seterusnya lah. Tapi dia ada satu gaya, dan gaya itu kita namakan sebagai tarannum murattal. Baik. Kalau tarannum yang satu lagi itu dia panggil tarannum asli mujawwad. Ya, tarannum mujawwad ini bacalah musabaqah. Dan saya ingat ustaz lah, tak ada mana-mana pak imam baca mujawwad macam musabaqah tu dalam sembahyang. Kalau tidak habis lari jemaah tuan-tuan. Pelik benar ni. Pak imam sembahyang baca mujawwad, tarannum mujawwad, ataupun tarannum asli mujawwad. Baik, kita tengok sekejap tuan-tuan. Selepas kita baca ini, maka Ustaz sentuh sikitlah tentang tajwid ringkas, secara ringkas, kemudian ada sedikit qiraat juga, ya. Baik, tak apa, kita ambil ayat nombor 21, khususnya para muslimat kalau nak buka Quran surah Fussilat ayat nombor 21. Daripada awal ayat nombor 21 itu, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Cuba tuan. Baik, yang Ustaz tandakan itu ialah lima syahidtum. Lima syahidtum, shin ha dal, kemudian tak, di atas tak itu ada sabdu. Nah, dal ini ditinggalkan kosong, bermaksudnya dal itu mati. Kemudian dia diidgham, dimasukkan ke dalam tak. Jadi kita tidak baca lima syahidtum alaina, kita baca dengan lima syahidtum, seolah-olah dal ini tak ada. Seolah-olah gitulah, kan? Tapi pada tulisannya ada, tinggal lagi pada bacaan. Pada bacaan dia hanya ada tak sahaja. Lima syahidtum alaina. Cuba tuan. Baik. Ini dipanggil idgham mutajanisai. Idgham mutajanisai, iaitu makhraj, ittafaqa makhrajan, makhraj sama. Dal dan ta ini tuan-tuan, cuba tuan sebut tu, cuba ta, cuba ta, da, ta,
Da. Mana lidah kita? Lidah kita belakang gigi tu kan. Kena dengan gusi tu kan, gigi kena sikit kan. Ta, cuba. Da. Ta, da. Baik, makhraj sama. Tempat keluarnya sama. Yang beza apa dia? Yang beza ialah sifat. Wakhtalafa sifatan, dan dia berbeza pada sifat. Sifat dal dan tak ni ada sedikit bezalah. Kalau tuan-tuan rujuk dalam internet pun ada beberapa sifat yang berbeza itu. Dal dan tak ini berbeza pada sifat, tetapi sepakat ataupun serupa pada makhraj. Maka dan sebab itu, oleh kerana dia ni makhraj sama, dia boleh masuk. Dal dimasuk dalam tak apabila dal itu mati. Asalnya syahidtum asal, tapi bila berlakunya begini maka jadi idgham. Lima syahidtum alaina. Cuba. Jadi dal itu dihilangkan. Tuan-tuan kalau tengok di dalam surah yang biasa kita baca, qul ya ayyuhal kafirun, saya ambil contoh lah kan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ada. Sama saja tuan-tuan kaedah itu kedua-duanya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Cuba tuan-tuan. Baik, kita tak baca dengan abadtum, betul kan? Kita baca dengan abadtum. Kenapa? Samalah tu, iaitu berlakunya idgham mutajanisai. Boleh tuan jadi tapi untuk orang awam, kalau Ustaz nak ingat idgham apa semua payahlah pula kan? Sudah ditandakan di atas tak itu tanda sabdu. Maksudnya dal itu sudah diidghamkan ke dalam tak. Ya tuan jadi itu untuk lima syahidtum alaina. Yang qiraat nantilah kita akan bincangkan kemudian tuan-tuan untuk kali ini. InsyaAllah yang ke depan nanti Ustaz akan sebut lagi pada qiraat-qiraatnya lain insyaAllah. Baik, muslim simak rahmati Allah sekalian. Ayat yang ke-19 dan seterusnya itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan yang mana masuk dalam neraka. Tuan-tuan, Quran ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat Quran, dia ada beberapa bahagian. Ada beberapa bahagian. Bahagian yang paling besar ada dua golongan ayat, dua jenis ayat. Yang pertama ialah dipanggil ayat yang at-tabsyir ataupun at-targhib, ayat yang mengembirakan, cerita syurga, cerita pahala, cerita kebaikan-kebaikan yang menggalakkan orang, ya. Yang ini adalah mewakili 1000 ayat. 1000 ayat at-targhib. Kemudian yang kedua, yang besar juga, banyak juga ayat ini, iaitu al-inzar ataupun ancaman-ancaman, amaran. Kalau buat begini dosa, kalau buat begini akhirnya neraka, kalau buat begini Allah akan balas begini-begini. Itu dipanggil inzar ataupun at-tarhib. Juga mewakili 1000 ayat. Quran ada berapa ayat tuan-tuan? Quran ada 6236 ayat lah. Itu yang pandangan jumhur ulama. 6236 ayat. 2000 untuk at-targhib wa tarhib. Untuk ayat cerita benda gembira dan ayat menceritakan tentang amaran. 2000 ayat. Kita selalu rasa bahawa Quran ini banyaknya ayat hukum hakam.
Tak, kita rasa begitulah. Sebabnya bila tengok Quran, hukum gini-gini. Tak. Apa ni, keputusannya begini. Istinbatnya begini. Kita rasa macam banyak hukum hakam. Tak. Ayat hukum hakam hanya 500 ayat sahaja. Sekitar 500. Makna yang lebih banyak ialah al-inzar, at-tabshir, targhib dan tarhib ni lebih banyak. Jadi tuan-tuan, jadi kalau orang itu hanya menumpukan kepada hukum hakam saja tentang Al-Quran ini, maka sebenarnya dia telah meninggalkan bahagian yang sangat besar dalam Quran. 2000 ayat adalah menceritakan tentang galakan beramal dan merupakan ancaman kepada orang-orang yang tinggal amalan-amalan tidak beramal jauh daripada Allah. Ini jumlahnya 2000 ayat. Maknanya hampir separuh ialah targhib wa tarhib. Baik. Wa yawma yahsyar a'da'ullahi ila an-nar fahum yuz'un. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan ke neraka, fahum yuz'un, mereka dikumpulkan di situ. Hatta idza ma ja'uha, dan apabila mereka sampai ke neraka itu, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, bersaksilah telinga mereka, pendengaran mereka, mata mereka, kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa amalan mereka buat. Lalu mereka pun tanya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka pun tanya, wahai kulit-kulit kita sendiri tuan-tuan, lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi ke atas kami? Bukankah kamu itu kulit kami sendiri? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka kulit-kulit itu menjawab bahawa yang memberikan kami bercakap ini adalah Allah, yang mana dia menjadikan semua benda boleh bercakap dengan izin dia. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dia jugalah yang jadi kamu dulu. Wa ilaihi turja'un, dan akhirnya pada hari ini kamu kembali kepadanya. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, juga tidak boleh kamu sembunyi daripada kesaksian mata-mata kamu dan juga kulit kamu. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi kamu duk sangka bahawa Allah tak tahu banyak, Allah tahu sikit-sikit je tentang apa yang kamu perbuatkan. Dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah sangkaan kamu yang kamu sangka itu sebenarnya salah, akhirnya telah menyebabkan menjadikan kamu adalah manusia yang sangat rugi. Tuan-tuan muslimin simak rahmat Allah sekalian, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia di satu tempat yang kita sama-sama tahu, mahsyar. Mahsyar ini satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan semua manusia sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada bayi yang terakhir. Semua akan dikumpulkan di situ. Dan dalam hadis menyebutkan bahawa macam-macam jenis manusia di mahsyar itu. Ada manusia yang sihat atas muka dunia ini, tetapi rupanya mereka cacat di padang mahsyar kerana dosa-dosa mereka. Ada manusia yang begitu hebat atas muka dunia ini, tetapi dia terpaksa mengikul bebanan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu juga digambarkan manusia ini berada di satu tempat yang mana matahari di atas kepalanya. Tuan-tuan, jarak kita dengan matahari sekarang ini atas muka dunia ini berapa jauh? Orang belajar sains dia tahulah, sangat-sangat jauh. Tetapi tuan-tuan, kalau tengah hari jam 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari itu kan, kita duduk situ tuan-tuan depan tempat terbuka, matahari begitu panas itu, tak tahan kita. Barangkali setengah jam, sejam kita boleh pengsan.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala buat di padang mahsyar ini, tuan-tuan, sebahagian manusia ialah matahari hanya sejengkal daripada kepala mereka. Allahumma, itu azab yang Allah berikan kepada golongan khususnya wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, iaitu orang-orang yang menentang ataupun menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, tuan-tuan, bukanlah Allah menghukum dengan semudah-mudahnya. Dah, kamu salah, ambil campak dalam neraka tu. Nah, kamu buat jahat begini, ambil campak dalam neraka tu. Tidak. Pada hari itu Allah tunjukkan keadilannya. Allah tunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di atas muka bumi ini akan dibawa dalam mahkamah Allah. Dalam mahkamah Allah. Bila dibawa dalam mahkamah ini, orang lain kena tunggu. Setiap orang itu akan dibawa ke mahkamah Allah, satu orang demi satu orang. Nak selesai itu berapa lama, wallahu taala a'lam. Tak. Jadi tuan-tuan, bila dibawa ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tersebut, antaranya ialah malaikat akan datang kepada mereka dan membuka buku amalan. Ada malaikat namanya Raqib yang sebelah kanan, ada malaikat namanya Atid di sebelah kiri. Malaikat ini akan membuka buku amalan itu sejauh mata memandang. Inilah yang ditulis oleh malaikat sekian hari bulan sekian pada tahun sekian, semua sekali ditulis oleh malaikat tersebut. Sekiranya kamu tak puas hati, kamu tak setuju, sekarang boleh. Sekarang boleh. Ya Allah, malaikat ni sebenarnya masa dia tulis ni dia mengantuk ni, salah dia tulis ni. Silakan komen, boleh komen. Tapi tuan-tuan, agak-agak ada siapa berani pada masa tu? Atas muka dunia ni okeylah, beranilah atas muka dunia dah. Sehingga orang buat main-main. Bila sebut api yang panas itu, dia kata setara mana kat panas api ni, api neraka ni panas setara mana dah. Cuba buat mari sikit api neraka tu. Aku nak buat goreng pisang kata. Boleh main-main. Kita banyak ustaz dah dengar perkara macam tu, nak main-main tentang istihza dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan buat di akhirat kelak. Tuan-tuan, api neraka itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah telah bagi api neraka itu kepada 70 bahagian. Api neraka itu dibagi 70. Satu saja diambil letak atas muka dunia. Satu sahaja diambil letak atas muka dunia. Dan api itulah yang kita guna untuk masak, yang kita guna untuk apa-apa sahajalah keperluan kita. Bahkan matahari pun itulah satu sahaja daripada api neraka, satu bahagian. Bayangkan tuan-tuan, 69 bahagian lagi berada di akhirat kelak. Dan itulah yang digunakan untuk membakar manusia yang tidak dengar, yang tidak ikut perintah Allah dan Rasul. Allahumma, tuan-tuan, semoga Allah selamatkan kita semua. Baik. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum. Maka apabila dibuka dah buku amalan tersebut sejauh mata memandang itu, pada masa itu Allah bertanya, kamu tak puas hati kat mana? Kamu tak setuju kat mana? Sekarang boleh komen. Maka tuan-tuan, apabila mereka bertanya, sebelum sempat lagi mereka berkata apa-apa, setiap kali Allah buktikan perkara tersebut, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Maka kamu ni pernah buat jahat begini, kamu ambil curi barang orang sekian hari bulan, maka mata mereka berkata, pendengaran telinga berkata betul ya Allah. Kemudian mata pula kata betul ya Allah. Kulit pula kata ya, saya ada masa tu. Mengiyakan semua sekali. Allahumma, tuan-tuan. Jadi pada masa itu tuan punya mata, telinga, kulit ni, kita sendirilah tuan-tuan, akan berasa pelik. Berasa apa? Pelik. Kenapa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina.
Wahai kulit, bukankah kamu ini kulit aku? Bukankah kamu ini milik aku dulu? Kenapa kamu menjadi saksi terhadap aku? Maknanya kamu lawan aku. Tuan-tuan, dalam doa Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Nah, hujjatan lana, ya Allah, jadikanlah Quran sebagai hujjah yang baik, peguam kepada kita. Hujjatan la, diguna la, nah, hujjatan lana. Wala taj'alil Quran, dan jangan kamu jadikan Quran ini hujjatan alaina, hujjah ke atas ataupun terhadap kami, iaitu sebagai pendakwa. Jadi ubah sikit saja. Kalau dalam bahasa Arab ini, tuan-tuan, yaumun laka wa yaumun alaika. Kalau terjemahan secara literal, dikata satu hari bagi kamu, satu hari ke atas kamu. Tak, sebenarnya maksud sebenarnya ialah yaumun laka, satu hari baik untuk kamu. La itu merujuk kepada baik. Dan satu hari alaika, satu hari yang buruk untuk kamu. Yaumun laka wa yaumun alaika hujjatan lana hujjatan alaina. Jadi itu beza, tuan-tuan, iaitu mereka bertanya kepada kulit ini, kenapa kamu menjadi hujjah yang jahat kepada kami? Tolong sokong pula orang dakwa kita, tolong sokong. Maka jawab kulit ini, tuan-tuan, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Demi Allah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami bercakap sebagaimanalah Allah memberi perkara lain bercakap. Antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah menjadikan kamu dulu, nah, pada awal-awal dia menjadikan kamu, pada hari ini kamu kembali semula kepadanya. Tuan-tuan, ada setengah orang pertikai. Dikata macam mana kulit kita ni nak bercakap, telinga ini nak bercakap, mata ini nak bercakap. Kita sebagai orang beriman, kita yakin bahawa yang ini benda mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Mempermudahkan benda payah itu memudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah boleh buat. Idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kalau kami nak, kami kata kun fayakun, jadi. Baik. Cuma tuan-tuan, di atas muka dunia ini, adakah logik kulit akan bercakap, mata akan bercakap, ya, telinga akan bercakap? Adakah logik? Baik, kita perhatikan, tuan-tuan. Kita ni ada mulut. Nah, ustaz ada mulut, tuan-tuan ada mulut, boleh bercakap. Okeylah, tak heranlah ada suara, ada perkara-perkara yang menjadi wasilah untuk kita bercakap. Baik, tuan-tuan cuba perhatikan. Depan ni ada kamera, nah, ada telefon. Tuan-tuan di rumah ada apa ni, laptop, ada apa semua dah. Ini benda-benda yang tidak ada pun mulut kepada mereka. Betul kan? Laptop ni ada mulut, telefon tu ada mulut? Tak ada. Tapi rupa-rupa benda yang jamid, benda yang keras, yang apa ni, berbentuk seperti ini, sebenarnya dia besi, plastik dan seumpamanya, yang tidak ada sifat-sifat yang boleh bercakap. Akhirnya Allah tunjukkan depan mata kita, oh boleh bercakap. Dah, kalau kita pasang lagu apa semua boleh. Dah, keluar suara, pasang video keluar suara. Daripada mana itu? Jadi maknanya logik akal kita boleh terima. Kalau benda ini boleh bercakap, mata apa peliknya? Logiknya boleh terima. Lebih logik lagi apabila kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan demikian dengan kuasanya, dengan qudrahnya. Jadi tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, bahkan dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-yauma nakhtimu ala, dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut mereka pada hari ini. Wa tukallimuna aydihim, tangan juga bercakap. Wa tashhadu arjuluhum,
kaki juga menjadi saksi. Maknanya dalam bahasa mudah, semua benda yang Allah nak menjadi saksi pada hari tersebut akan menjadi saksi. Termasuklah kulitnya, bulu-bulu romanya, semua sekali akan sedia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala buat jadi saksi gitu, agak-agak kita nak buat macam mana tuan-tuan? Agak-agak. Ada? Tak ada kemampuan kita lagi dah. Angkat tangan gitu dua, ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam satu riwayat menyebutkan oleh kerana di padang mahsyar tu teruk matahari sejengkal, ada yang bermandi peluh itu mengikut amalan masing-masing. Ada sampai buku lali, ada sampai betis, ada sampai poho, ada sampai pinggang, ada sampai tenggelam dengan peluh-peluh mereka. Kerana dahsyat sangat pada hari tersebut. Di antara mereka doa kepada Allah, ya Allah, kalaulah kami ini layak masuk neraka, bubuhlah neraka teruslah ya Allah. Tak payahlah pengadilan ni, tak payah. Kami tahu kami salah. Kalau kami layak masuk neraka, ambil buhlah neraka tu. Tak payah duduk di atas, di padang mahsyar ini. Tuan-tuan, adakah mereka tak tahu bahawa neraka tu lebih dahsyat? Tahu. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka doa begitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana tak tahan sangat pada di padang mahsyar tu, tak tahan dah. Apatah lagi di dalam neraka. Tapi tak apalah, biarlah kalau rasa teruk sangat dah sini, kalau layak masuk neraka, biar masuk neraka tu. Wal-'iyadu billah. Ini tuan-tuan cakap-cakap orang yang dah tak tahan sangat. Tak. Sebab itulah kalau orang sakit sangat, biar mati pun tak apalah ya Allah, biar mati pun. Jadi dia tak berasa bahawa mati itu adalah hanya satu perpindahan. Hakikatnya tuan-tuan, manusia mati ni bukan mati dalam maksud mati yang tak hidup-hidup dah. Tidak begitu maksudnya. Mati kita, walaupun kita menangis air mata darah, saudara kita mati, mak kita, ayah kita mati tuan-tuan, hakikatnya kita akan berjumpa balik. Akan jumpa balik. Tapi tuan-tuan, apabila kita atas muka dunia sedih sangat dengan kematian tersebut, bila mati kita yakin akan berjumpa balik di padang mahsyar, di akhirat kelak. Pada masa itu tuan-tuan, adakah kita gembira berjumpa ahli keluarga? Ini soalan. Dah atas muka dunia tu kalau boleh tak nak berpisah. Mati kematilah, biar doa kita kalau boleh gitu tuan-tuan. Sebab tak nak berpisah, sayang sangat, kasih sangat kepada mak ayah kita, kekasih kita dan siapa sajalah, anak kita dan seumpamanya. Sayang sangat. Tetapi tuan-tuan, yang sayang sangat ni, bila dia mati, dia akan hidup balik di akhirat kelak. Kita pun mati, hidup balik di akhirat kelak. Baik, hidup balik di akhirat, kita akan berjumpa. Ini Quran beri jaminan akan berjumpa. Baik tuan-tuan, Ustaz nak tanya, bila kita berjumpa itu, kita gembira ke tidak dengan perjumpaan tersebut? Kita kata gembira lah. Tak tuan-tuan, tak gembira. Malahan kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari mereka daripada keluarga masing-masing, saudara masing-masing, lari habis tuan-tuan. Kenapa lari? Kerana pada hari itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan perkirakan segala amalan. Allah akan perkirakan segala tuntutan-tuntutan terhadap manusia lain. Jadi sebab itu kita lari tuan-tuan. Jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan kepada kita bersama, dan khususnya Allah selamatkan kita pada hari yang sangat dahsyat ini, khususnya di padang mahsyar, dan akhir sekali kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz berhenti di sini tuan-tuan, insya-Allah kita nyambung lagi lah pada tuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Fardutu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu-Mu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.